Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita ingin mempelajari tentang kaedah momen luas di dalam menyelesaikan permasalahan pesongan dan kecerunan rasuk. Jadi langkah yang pertama dalam kaedah momen luas adalah kita menentukan tindak balas rasuk, di mana kita boleh mengabaikan tindak balas pada sokong sebelah kanan, di mana kita hanya mengambil kira tindak balas pada sokong sebelah kiri sahaja. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita perlu melukiskan rajah lengkungan, guys. Di mana rajah lengkungan ini mestilah konsisten dengan keadaan pada sokong ataupun keadaan beam yang kita ingin selesaikan permasalahannya. Di mana telah dipelajari dalam kelas sebelum ini adalah seperti ini, guys. Contoh yang pertama ini adalah gambar rajah menunjukkan simply supported beam. Di mana untuk simply supported beam ini kita tahu pada kedudukan A dan pada kedudukan B merupakan penyokong di situ. Tidak adalah lengkungan ataupun lenturan pada kedudukan penyokong. Tetapi pada kedudukan tengah-tengah rentang, di situ adalah maximum deflection. Maximum deflection ni untuk simply supported, dan kemudian keadaan lengkungan untuk jenis rasuk cantilever adalah tidak ada lenturan pada sokong jenis fixed end support ini, manakala pada hujung sebelah B di mana tidak ada penyokong, di situ berlakunya lenturan maksimum. Ini yang dimaksudkan dalam langkah yang kedua, langkarkan rajah lengkungan. Lengkung mesti konsisten dengan keadaan yang diketahui pada sokong. Langkah yang ketiga, lukiskan gambar rajah momen lentur bahagian demi bahagian. Maksudnya untuk satu jenis beban akan ada satu rajah momen lentur, di mana kita akan melihat dengan lebih lanjut nanti. Keadaan yang ketiga. Untuk lebih mudah, keadaan yang keempat dan langkah yang kelima juga kita akan lihat melalui satu contoh, guys. Melalui satu contoh. Dalam muka surat yang ke-9, muka surat yang ke-9 adalah berkait rapat dengan langkah yang ketiga, guys. Langkah yang ketiga penting untuk kita semua tahulah. Di mana ada 3 jenis beban yang kita ambil kira dalam silibus kita, iaitu point load, uniformly distributed load, dan juga yang keempat, yang ketiga adalah moment, guys. Moment. Di mana untuk point load akan menghasilkan gambar rajah momen lentur berbentuk segitiga. Nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut macam mana boleh dapat segitiga daripada point load. Di mana daripada segitiga ni saya ingin betulkan dalam buku nota muka surat 9 ni. Di sini adalah B, di sini adalah H. So ada sedikit pembetulan, dan di sini adalah X prime. Manakala untuk parabolik, so dekat sini ada satu line parabola, mana di sini adalah tapak base B, dan juga di sini adalah H. H daripada hujung sini ke hujung sinilah. Ini betulkan. Dan di sini kita ada X bar. X bar adalah daripada sini ke sini. Dan yang ketiga untuk moment berbentuk segi empat, di mana ini adalah base dan ini adalah height lah, dan ini adalah X bar. Di mana untuk 3 bentuk momen lentur ini, segitiga untuk point load, parabolik untuk uniformly distributed load, dan segi empat untuk moment, guys. Di mana luas untuk segitiga adalah macam biasalah, iaitu setengah darab base darab height.
Manakala untuk parabolik luasnya 1/3 darab base darabkan dengan height, dan untuk segi 4 B darabkan dengan H lah untuk keluasan segi 4 untuk keluasan segi 4. Manakala untuk centroid iaitu kedudukan X bar dekat sini, untuk mendapatkannya adalah dengan menggunakan rumus ini 1/3 darabkan dengan B untuk bentuk segitiga. Manakala untuk parabolik 1/4 darabkan dengan B, dan untuk segi 4 pula adalah setengah darabkan dengan B. Okey, jadi ini adalah pengetahuan yang perlu kita tahu sebelum kita melihat dengan lebih lanjut di dalam menyelesaikan pesongan dan kecerunan rasuk dengan menggunakan kaedah momen luas. Okey guys, merujuk kepada langkah yang ketiga di dalam tata cara ataupun langkah-langkah melaksanakan kaedah momen luas untuk menyelesaikan permasalahan slope and deflection. Okay, apabila satu beam dikenakan dengan satu point load guys, bila dikenakan satu point load yang ini, okay, maka gambar rajah momen lenturnya adalah sifar bermula pada point load tersebut, sifar, dan kemudian apabila menjauh daripada point load ini, nilai momennya akan bertambah. Sebab itu untuk point load yang ini bentuk segitiganya adalah seperti ini, di mana pada titik pada kedudukan point load tersebut nilai momennya adalah sifar, dan pada kedudukan momen pada kedudukan paling jauh daripada point load tersebut momennya adalah paling besar, di mana ini adalah signifikan ataupun berkait rapat dengan formula momen sama dengan load didarabkan dengan perpendicular distance, di mana pada distance sifar, iaitu pada permukaan point load tersebut momennya adalah sifar, dan pada jarak paling jauh daripada point load tersebut, okay, akan menghasilkan momen yang paling besar. Jadi dengan ini, maka sebab itu gambar rajah momen lentur untuk point load berbentuk segitiga. Dan sekiranya kita lihat di sini guys, pada sokong juga merupakan satu point load, katalah point load yang kedua, maka mengikut kepada arah point load tersebut, sama konsepnya, pada kedudukan point load tersebut berada, momennya adalah sifar, dan apabila semakin jauh daripada point load tersebut, momennya akan bertambah secara begini guys, bertambah secara kumulatif, dan momen paling besar adalah pada kedudukan paling jauh daripada point load tersebut. Okay, dan kita telah pelajari sebelum ini, iaitu untuk mencari keluasan. Okay, mencari keluasan untuk segitiga adalah setengah didarabkan dengan B didarabkan dengan H ataupun height. So ini height, ini B, dan ini pula adalah B untuk point load 1, dan ini pula adalah height untuk point load 1. Okay guys, manakala untuk uniformly distributed load pula, okay, apabila ada satu uniformly distributed load, maka bentuk bending moment diagram untuk uniformly distributed load yang ini, okay, W1 katakan, okay, adalah berbentuk parabolik, daripada hujung sebelah kiri UDL tersebut
ke hujung sebelah kanan UDL tersebut, di mana pertambahan secara sekata ini akan menghasilkan pertambahan moment secara parabolik guys, secara parabolik untuk uniformly distributed load tersebut lah. Okay, di mana ini adalah B untuk UDL dan height untuk UDL ini, dan seperti kita tahu area untuk parabolik adalah 1/3 darabkan dengan B darabkan dengan height. Okay guys, kita tengok satu contoh untuk lebih memahami dengan lebih lanjut tentang kaedah moment area guys, moment luas. Okay, di mana dalam contoh ini satu sokong tersokong mudah simply supported beam dengan rentang ataupun span 6 meter dikenakan dua point load beban tumpu, iaitu yang pertama 20 kN pada titik B. Okay, so sini titik B 15 meter 15 kilonewton terhadap titik C, dekat sini titik C, seperti dalam rajah inilah 6.3. Cari pesongan rasuk pada titik C. Okay guys, jadi dalam langkah yang pertama untuk kaedah moment area adalah kita nak cari support, kita nak cari support guys. Tindak balas di sebelah kiri, di sebelah kanan ni kita boleh abaikan. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah kita menggunakan kaedah yang biasa lah guys, iaitu dengan menggunakan equilibrium of forces. So kita gunakan jumlah moment pada titik A sama dengan sifar arah jam ialah positif, dan kemudian macam biasalah kita cari jumlah moment dengan mengambil point of rotation pada titik A. So moment-momentnya adalah 20 kN darabkan dengan 1 meter tambah, ini pun tambah sebab arah jam, so ni arah jam 15 kN pun arah jam tambah 15 darabkan dengan 4 meter, dan kita akan ada RDY dekat sini, di mana sini adalah RAY. So sekarang ni kita nak cari RAY je sebenarnya. Okay, so kita teruskan 20 darab 1, 15 darab 4, dan tolak sebab ini arah lawan jam untuk RDY, tolak RDY darabkan dengan 2 tambah 3 tambah 1, 6. Ke dekat sini jumlah moment A adalah sifar. So sifar sama dengan 20 tambah 15 darab 4, 60 tolak RDY darab 6. Maka RDY bawa ke sebelah sini, kita akan dapat 6 RDY sama dengan 80 kN meter. Maka RDY sama dengan 80 bahagi 6. Okay, RDY adalah 80 bahagi 6 kN. Okay, seterusnya kita cari kita menggunakan jumlah daya pada paksi Y sama dengan sifar, arah ke atas ialah positif, maka daya-daya pada paksi Y kita ada RAY ke atas, so dia positif, RAY tolak sebab 20 kN ke bawah, so tolak 20 tolakkan dengan 15 dan tambah RDY. Okay, di mana RDY kita ialah 80 bahagi 6. Kita dapat RDY sama dengan 21.67 kN guys.
Okey, sekiranya tadi kita mendapatkan nilai RAY dengan menjadikan point A sebagai titik putaran ataupun point of rotation. Okay, so kita dapat RAY 21.67. Di mana cara ini kita perlu mendapatkan RDY dulu guys. So jumlah momen pada titik A. Kemudian apabila kita senaraikan momen-momen yang berputar di sekitar titik A, kita akan mendapati RDY sama dengan 80/6. So kita dapat RDY dulu. Okay. Dan kemudian kita perlu dapatkan jumlah daya pada CY, barulah kita boleh dapat RAY. Sedangkan sebenarnya kita nak dapatkan RAY sahaja. RDY tidak penting guys. RDY tidak penting. So kita nak dapatkan RAY sahaja. Kita boleh gunakan guys. Satu cara lagi iaitu dengan menjadikan point D sebagai point of rotation kita guys. Okay, jadi macam mana? Jumlah momen pada point D sama dengan sifar. Arah jam ialah positif. Okay, apakah momen-momen pada point D? Okay, so kita jadikan point D sebagai rujukan. Jadi kita tengok daripada kiri lagi. Daripada kiri, so kita ada, kali ini kita ada RAY. Kita ada RAY. Kalau tadi kita tak ambil kira RAY sebab apa? Sebab point of rotation pada point A. So sekarang point of rotation pada point D, maka RAY ni perlu kita ambil kira lah. Sebab ada perpendicular distance pada RAY. So RAY arahnya arah jam. So positif. RAY darabkan dengan jarak daripada RAY ke point of rotation D. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Okay, selesai RAY. Dan kemudian kita lihat pula point load yang seterusnya iaitu 20 kN. Arahnya arah lawan jam. So tolak 20 darabkan dengan jarak daripada 20 kN ke point D. 3 tambah 2, 5. Okay, dan kemudian point load yang seterusnya 15 kN. Arahnya juga lawan jam. Tolak 15 darabkan dengan jaraknya 2 meter. Okay, kali ini RDY kita tidak ambil kira sebab point of rotation kita pada point D guys. Ini kita akan dapati momen D ini sifar. So sifar sama dengan RAY darabkan dengan 6 tolak 100 tolak 30. Maka RAY kita akan dapat 21.67 kN. Okay, di mana kita boleh nampak guys kat sini dua kaedah yang berbeza, di mana point of rotation yang pertama kita ambil pada point A. Okay, cara kerjanya lebih panjang berbanding apabila kita menggunakan point D sebagai point of rotation. Kita terus dapat RAY. Jadi terpulang kepada awak untuk menggunakan mana-mana satu kaedah lah. Yang penting kita dapat nilai RAY. Okay. Okay guys, langkah yang seterusnya adalah kita perlu lukiskan rajah lengkungan guys. Rajah lengkungan. Okay, jadi kita lukiskan rajah lengkungan. Okay, di mana rajah lengkungan kita terdiri daripada beam kita. Beam. Dan kemudian kita ada support pada point A. Okay, pada point A kita ada satu daya point load 21.67 kN. Dan kemudian daripada gambar rajah tadi, okay, 1 meter daripada point A kita ada point load 20 kN guys. So, kita pun lukiskan 1 meter 20 kN. Dan kemudian 3 meter daripada point B kita ada point load 15 kN. 15 kN.
dan kemudian di hujung sekali kita ada RDY kita lah. Okey, RDY kita pun dah kira tadi, sebenarnya tak penting. Tapi dah alang kita dah kira tadi, kita letak je lah. Okey, bolehlah kita letak RDY je sebab tak penting guys. Okey, so daripada sini guys, apa yang kita perlu lukiskan adalah bentuk lenturan. Okey, bentuk lenturan ini adalah mengikut kepada jenis beam kita lah. So ini adalah simply supported beam, maka bentuk lenturan kita adalah lebih kurang begini. Okey, di mana pada sokong A dan pada sokong D tidak ada apa-apa lenturan, dan lenturan maksimum berada di tengah-tengah. Okey, daripada sini guys, kita lukiskan satu garis tangent guys. Kita lukiskan satu garis tangent. Kenapa? Nanti kita akan nampak dalam langkah yang seterusnya. So satu garis tangent ni kita lukiskan. Garis tangent adalah garis yang menyentuh satu-satu lengkung. So lengkungan dalam erti kata permasalahan kita ini adalah lengkungan yang terhasil daripada lenturan. Okay, jadi tangent yang kita lukiskan adalah bersentuhan pada lengkung ini pada point A. Okay, so kita boleh lukiskan guys. Okey, sampai ke hujung guys. Sampai ke hujung. Dan kita lukiskan satu garis untuk menutup, menjadikan satu segi 3 guys. Okey, so dekat sini apa yang ada adalah soalan minta kita untuk mencari pesongan. Pesongan. So pesongan ini adalah Y lah, deflection pada point C guys. Pada point C. Maka daripada sini apa kita boleh buat adalah, okay, dalam kaedah moment area ni guys, sebenarnya kita nak menggunakan konsep segitiga guys untuk menyelesaikan permasalahan kita. Okay, di mana apa yang kita nak cari guys, apa yang kita nak cari ialah di sini guys. Sekejap guna ini adalah apa yang kita nak cari guys. Okay, dari sini ke sini, ini adalah kita punya deflection at point C. Ini adalah deflection at point C. Okay, manakala dekat sini apa yang kita ada seterusnya adalah ketinggian. Ini satu segitiga. Kalau kita tengok, ini satu segitiga. Okay, di mana segitiga ni ada ketinggian dekat sini, di mana ketinggian ini kita klasifikasikan dia sebagai TDA. TDA. Okay, daripada hujung garis tangent ini sehingga ke hujung lengkung ni dekat sini. So ini TDA. Dan dekat sini daripada hujung lengkung ini ke garis tangent A ke D tadi, dari sini ke sini, ini kita namakan dia sebagai TCA. TDA dan juga TCA. Okay, dan ingat kita nak cari YC guys. Okay guys, jadi nilai TDA kita boleh dapatkan dengan menggunakan rumus guys. Dengan menggunakan rumus jumlah area daripada A ke D darabkan dengan
centroid daripada A ke D bahagikan dengan EI. Area dan juga centroid ini adalah bergantung kepada gambar rajah momen lentur. Area gambar rajah momen lentur dan centroid gambar rajah momen lentur. Begitu juga untuk TCA guys. Cuma TCA adalah jumlah area daripada A ke C darabkan dengan centroid daripada A ke C bagi EI. Okay, nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut guys bagaimana untuk mendapatkan nilai TDA dan TCA. Baiklah, sekarang kita lukiskan gambar rajah momen lentur untuk setiap load yang ada di dalam gambar rajah kita ni. Jadi kita ada berapa load dekat sini? Kita ada support 21.67, kita ada point load 20 kN dan kita ada 15 kN. Okey, jom kita lukis dulu. Okey, first kita lukiskan garisan. Garisan ini guys mewakili point-point yang penting guys significant points. Itu point pada point A, point B, point C dan point D. Okey, selesai. Okay, sekarang kita lukiskan satu garisan mendata mewakili beam lah mewakili beam, mewakili nilai sifar sebenarnya. Mewakili nilai sifar untuk beam kita. Okey, so garisan ini merujuk kepada momen sifar. Okey. Gambar rajah momen lentur yang kita nak lukis ini mewakili momen mewakili momen di mana nilai momen momen seperti yang kita tahu. Macam mana nak cari momen? Momen adalah daya darabkan dengan perpendicular distance guys So apabila kita ada 21.67, point load ini dia adalah point load. Jadi untuk menjadikan dia momen perlu darabkan dengan jarak guys perlu darabkan dengan jarak. Jadi kita tahulah. Jadi kita tahu jarak daripada soalan 1 meter, 3 meter, 2 meter. 1 meter, 3 meter dan 2 meter. Okey, sebagaimana kita dah belajar tadi, untuk point load nilainya momen yang terhasil daripada point load ini adalah sifar pada posisi point load tersebut dan semakin membesar apabila dia menjauhi point load tersebut. Dalam kes ini paling jauh adalah point paling kiri lah, point sebelah kanan, paling kanan Okay, jadi sifar pada 21.67 dan nilainya bertambah pada semakin ke kanan dan paling besar adalah pada kedudukan paling kanan lah, dengan nilainya adalah 21.67 didarabkan dengan jaraknya 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Okay, jadi ketinggian ini adalah 21.67 didarabkan dengan 6. Seratus 30.02. Okay guys, jadi kita tutupkan segitiga ini
selesai. Okay, dan kita dapatkan juga guys nilai pada segitiga ini pada kedudukan C guys, iaitu kita punya point of interest. Kita berminat untuk tahu deflection dekat sini, jadi kita cari berapa nilai dekat sini. Sama juga konsepnya, iaitu 21.67 darabkan dengan jarak daripada point load 21.67 itu ke titik C, iaitu 4 meter guys. So 21.67 darabkan dengan 4. Okay, so sini 86.68 kilonewton meter. Okay, so selesai untuk point load yang pertama guys, 21.67. Okay, point load yang seterusnya adalah kita tengok pula 20 kilonewton guys. So 20 kilonewton ini kan kita lukiskan gambar rajah momen lenturnya guys. Okay, di mana sama juga konsep dia, iaitu nilainya adalah sifar pada kedudukan di mana point load itu berada, iaitu 20 kilonewton berada pada point B ni. So dia sifar dekat sini. Okay, dan maksimum pada lokasi paling kanan. 20 kilonewton sifar dekat sini, dan paling kanan adalah dengan nilainya 20 darab dengan 5 meter. So 20 darab 5 sama dengan 100. Okay, so kita boleh lukiskan segitiga yang terhasil lebih kurang sinilah. Mestilah kurang tinggi sikit berbanding dengan 130 ni. Katalah dekat situ. Alright. Okay. Dan sama juga kita nak cari deflection dekat point C, jadi kita cari juga ketinggian pada point C ni, iaitu 20 darabkan dengan jarak daripada point load 20 kN itu tadi ke point C adalah 3 meter. Jadi 20 darabkan dengan 3 sama dengan 60 guys. Okay, selesai untuk point load yang kedua. Seterusnya kita tengok pula point load yang ketiga, iaitu 15 kN guys. Okay, jadi kita dah tak ada tempat nak lukis. Dekat sini dah tak ada tempat nak lukis. Apa nak buat? Kita tambah lagi satu garisan. Okay, garisan yang mewakili nilai sifar moment lah. Okay, kalau awak tengok arah segitiga kita bergantung kepada arah point load kita. So point load ni ke atas, so segitiga dia ke atas. 20 kN segitiga, arahnya ke bawah, segitiganya ke bawah. So 15 kN ni arahnya ke bawah, maka segitiga kita pun ke bawah lah, dengan nilai sifar pada lokasi point load tersebut. Okay, sifar di situ, dan maksimum pada sebelah kanan lah, point D, dengan nilai 15 darabkan dengan 2. So 15 darabkan dengan 2, kita akan dapat 30 lah. So 30, kalau macam ni 100, 30 kurang sikit lah kan. Katalah lebih kurang macam tu. Okay, so kita lukiskan segitiga dan tutup segitiga. Lebih kurang sini guys. Okay, di mana jaraknya, ketinggian segitiga kita adalah 15 darabkan dengan 230. Okay guys, so dekat sini itu sahaja point load yang kita ada lah. Kita ada point load 1,
Okay, di mana kita ada point load 1 21.67, kita ada point load 2 20 kN dan kita ada point load 3 15 kN. So ini sahaja point load yang ada. Okay, so sekarang kita nak cari yang tadi tu guys, iaitu TDA dan TCA guys Okay, maka kita cari dulu TDA. Okay, di mana TDA adalah kita mencari keluasan guys jumlah area daripada point A ke point D. Keluasan daripada point A ke point D dan centroid daripada point A ke point D. Okay, so kita pun carilah satu per satu guys satu per satu. Okay, di mana dekat sini guys, apabila kita punya bentuk di bahagian atas, so kita anggap dia adalah positif dan ke bawah negatif, ke bawah negatif. So apabila positif, kita letakkan positif dekat depan dia guys So positif, so kita cari area segitiga yang pertama ni guys So kita ada pertama, yang kedua dan ketiga. So untuk bentuk yang pertama, areanya adalah 1/2 darabkan dengan tapak dia. Tapak segitiga ini adalah 6 meter darabkan dengan ketinggian dia lah, height, iaitu 130.02. Okay, so ni adalah area 1 dan kita cari pula centroid untuk yang satu ni. Okay, macam mana nak cari centroid dia? So, kita gunakan rumus daripada nota kita tadi guys. Okay, kalau awak tengok pada muka surat 9 tu centroid untuk segitiga ialah 1/3 darabkan dengan tapak dia guys, B So B kita adalah 6 darabkan dengan 6 lah. Okay, so selesai untuk bentuk yang pertama guys Selesai untuk bentuk yang pertama. Okay, bentuk yang kedua adalah segitiga inilah, yang kedua ini. So sebab dia negatif, so kita letak negatif guys tolak dengan areanya setengah kali tapak. So tapak segitiga yang kedua ini adalah 3 tambah 2 lah, iaitu 5 dengan ketinggiannya 100. Okay, selesai untuk area yang kedua. Kita darabkan dengan centroid guys Centroid segitiga adalah 1/3 darabkan dengan tapak segitiga yang kedua ini adalah 5 lah. Okay, so ini adalah centroid yang kedua. Okay, selesai untuk bentuk yang pertama dan kedua. Okay, bentuk yang ketiga guys daripada point A ke point D So bentuk yang ketiga negatif juga. So negatif negatif 1/2 darabkan dengan tapak dia ialah 2 darabkan dengan ketinggian dia 30. So ini adalah area untuk bentuk yang ketiga dengan centroidnya adalah 1/3 darabkan dengan tapak dia ialah 2 lah. Okay guys, so ini adalah centroid bentuk yang ketiga. Okay, di mana ini adalah bahagian atas je guys So TDA TDA adalah jumlah area darabkan dengan centroid bahagi dengan EI. Semua ni kita bahagi dengan EI tau guys. Okay, kita bahagi dengan EI. Okay, so kita boleh cari guys. Positif 390 darabkan dengan 2 tolak 250 darabkan dengan 1.67 tolak 30 darabkan dengan 0.67. Okay, semua ini bagikan dengan EI. Jadi kita akan dapat sama dengan 780.12 tolak 416.67
tolak 20 okey, per EI lah. Okey. So mungkin kalau ada perbezaan dari titik perpuluhan tu sebab saya menggunakan Excel guys, menggunakan Excel, jadi mungkin ada beza sikit lah. Okey, daripada sini kita akan dapat 343.45 TDA bahagi dengan EI. Okey, so ini adalah nilai TDA lah. Okey, dengan konsep yang sama juga guys, kita cari TCA. TCA. Okey, kita cari TCA. Okey, kalau tadi untuk TDA kita mencari area dengan menggunakan ketinggian pada point D 130.02. Kali ini untuk TCA kita cari keluasan dengan menggunakan ketinggian segitiga pada point C guys. Jadi untuk area yang pertama kita dapatkan sama juga positif setengah darabkan dengan tapak. So tapak kali ini sampai point C saja. Sampai point C saja. A ke C saja, iaitu 1 tambah 3, 4. Okey, 4. Ketinggian 86.68. Okey, kita darabkan dengan X bar lah. Okey, X bar iaitu 1/3 darabkan dengan 4. Okey, jadi ini adalah untuk area 1 TCA dan ini adalah X bar untuk bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang kedua pula guys, tolakkan dengan, sebab di sini tolak kan, so negatif lah. Negatif dengan area setengah darabkan dengan tapaknya daripada point load tersebut ke point C. Okey, point load 20 kN ke point C sahaja, iaitu tapaknya 3 meter. Okay, so tapaknya 3 meter darabkan dengan ketinggiannya sampai point C sahaja, iaitu 60. Okey, kita darabkan dengan sentroidnya 1/3 darabkan dengan tapaknya adalah 3 lah. Tapaknya adalah 3. So ini adalah area kedua dan sentroid bentuk kedua. Manakala bentuk yang ketiga guys, kalau awak tengok bentuk yang ketiga ini tidak termasuk di dalam kawasan A ke C. Jadi tidak perlu kita ambil kira bentuk yang ketiga. Okay, cukup sekadar dua bentuk ini sahaja. Okay, semua ni jangan lupa bahagikan dengan EI. Okay, so kita kiralah satu persatu guys. Okay, jadi kita akan dapat di sini 173.36 darabkan dengan 1.33 tolak 90 darab 1 bagi EI, maka TCA kita 231.15 tolak 90 bagi EI, dan TCA kita ialah 141.15 bahagi EI. Okay, jadi sekarang kita dah ada nilai TDA dan TCA. Apa kita nak buat ni guys? Okay, kita rujuk semula pada gambar rajah lentur kita tadi. Gambar rajah lentur kita. Okay, apa yang kita dapat nampak dekat sini guys? Okay, saya lukis balik Okay, apabila kita lukiskan semula, okay, di sini kita akan nampak guys kita akan dapat nampak satu bentuk segitiga guys
Okey, satu bentuk segitiga besar dengan tapak segitiga besar ini adalah 6 meter. 6 meter daripada point A ke point D lah. Daripada point A ke point D. Dan kita juga ada ketinggiannya adalah TDA guys. Ketinggian ni adalah TDA. So ini adalah satu segitiga besar. Dalam segitiga besar ini guys, ada satu garisan. Okay, apa kata kita namakan ini, daripada point ini ke point ini sebagai CC prime. Katalah kita ada satu lagi garisan dekat sini. Okay, di mana garisan ini adalah namanya CC prime. CC prime. Okay, di mana garisan CC prime ini jaraknya adalah daripada A ke C lah, iaitu 1 tambah 3 sama dengan 4 meter. Jadi CC prime ini, dalam CC prime ada apa? Okay, dalam CC prime ada YC dan ada TCA. Ataupun kita boleh kata CC prime sama juga dengan YC tambah TCA. Kenapa YC tambah TCA? Kita tengok balik pada gambar rajah lengkungan kita tadilah. So daripada C ke CC prime ni kita ada YC, jarak daripada garisan asal beam sebelum melengkung, sebelum melentur, dan kita, sehingga ke garis lenturan. So ini YC, jarak daripada garis asal ke garis lenturan, dan kita ada TCA daripada garis lenturan sehingga ke C prime ni, TCA. Okay, sebab itu CC prime sama dengan YC tambah TCA. Okay guys, jadi kita ada dalam kaedah matematik iaitu segitiga sebentuk, yang mana segitiga besar dan segitiga kecil ini berkongsi satu theta yang sama, mempunyai kecapahan yang sama. Okay, jadi untuk itu kita juga boleh katakan nisbah nisbah ketinggian segitiga besar kepada tapaknya, iaitu 6, adalah sama juga dengan nisbah ketinggian segitiga kecil, iaitu tingginya CC prime bahagi dengan tapak segitiga kecil tu adalah 4 meter. Maka daripada sini kita boleh pecahkan lagi. Kita boleh kembangkan lagi. So TDA bahagi 6 sama dengan YC tambah TCA bahagi 4. Okay, kita boleh kembangkan lagi, 4 bawa ke sini. Kita akan dapati 4/6 TDA sama dengan YC tambah TCA. Dan daripada sini kita boleh pindahkan TCA ke sebelah kiri, maka kita akan dapat YC sama dengan 4/6 TDA tolak TCA. Tadi kita dah cari kan TDA dan TCA, maka kita bolehlah cari nilai YC. So kita boleh kecilkan 2, kecilkan 3. So 2/3 TDA tolakkan dengan TCA. So YC adalah 2/3 darabkan dengan TDA. TDA adalah nilai yang kita dah cari tadi, iaitu 343.45. 343.45 bahagi EI tolakkan dengan TCA, iaitu 141.15. 141.15 per EI. Okay, maka dari sini kita akan memperolehi nilai YC sama dengan
CYC sama dengan 134.87 per EI. Okay, so itu adalah kaedah moment area.